Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM, yang juga selaku pembentang kita pada pagi ini. Yang dihormati Datuk Dr. Haji Muhammad Yasir Ihsan, Pengerusi Majlis Gabungan Pertubuhan Sukarela Selangor, selaku pengajar bersama program kita pada pagi ini. Dan juga yang dihormati Datuk Abdul Jalil Ali, selaku Penasihat Editorial Eksekutif Kumpulan Media Karangkraf. Dan yang berbahagia Datuk Jafar Mahat, selaku pengarah SPRM Selangor. Yang dihormati Datuk-Datuk, Datin-Datin, seluruh pengurusan NGO yang hadir hari ini, dan seluruh hadirat yang berbahagia. Terima kasih di atas kehadiran sekali lagi. Dan untuk makluman tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, seluruh yang hadir, program pagi ini sebenarnya bukan kali pertama Karangkraf bersama dengan SPRM. Kalau tuan-tuan pernah hadir dalam wacana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam satu Malaysia. Terima kasih saudara majlis. Saya tak boleh cakap bahasa Jawa, tak boleh cakap bahasa Cina sebab I would say we have to be fair. Kalau kita cakap Jawa, mak kecil hati. Kalau kita cakap Cina, bapak nak kecil hati. So, we take a stand, kita cakap Melayu dengan bahasa Inggeris. Yang berbahagia, Datuk Haji Mat Yasir bin Haji Ihsan, Pengerusi Majlis Gabungan Pertubuhan Sukarela Selangor. Yang berbahagia Datuk Abdul Jalil Ali, Datuk Jafar Mahat, Datuk-datuk, tuan-tuan daripada pertubuhan NGO Selangor. Salam perkenalan. Pada saya, ya jumlahnya sedikit, tetapi usaha dan semangat itu mantap, ya. Walaupun kursi tak penuh, tapi inilah dia yang saya lihat, wajah-wajah yang benar-benar ingin bersama SPRM untuk memerangi rasuah, dan saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya menjelaskan tentang peranan, saya akan menjelaskan sedikit tentang kesalahan rasuah, apa yang SPRM buat supaya ahli-ahli NGO dapat memainkan peranan dengan lebih efektif lagi. Sebab sekarang ni kita perlu ada gelombang dalam masyarakat untuk bersama SPRM. Kerana usaha mencegah rasuah ini bukan hanya SPRM, macam juga Jabatan Kesihatan yang ingin memerangi penyakit seperti denggi. Doktor dan nurse saja tak dapat nak fight denggi. Masyarakat perlu sama, ya. Kalau masyarakat yang membiarkan denggi, macam mana doktor nak cegah secara efektif? So dalam analogi itu saya apply dalam usaha mencegah rasuah, ya. Sebab rasuah ini, penyakit rasuah ini dalam masyarakat, dan kerajaan menumbuhkan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia ini untuk membantu rasuah. Tapi secara amnya kita tak dapat nak melaksanakan beberapa kesan kalau rakyat sendiri bersikap tidak mahu bersama, ya. Sebab itulah saya memilih pagi ini untuk mengajak semua rakyat, terutamanya orang ramai yang menganggotai NGO, sebab kita boleh gerakkan sesuatu usaha itu dengan lebih berkesan melalui pertumbuhan. Ya, kalau individu itu sedikit susah nak mengumpulkan individu, tetapi senang kalau kita kumpul atau gerakkan melalui pertumbuhan. Just untuk malu-malu, inilah undang-undang
yang ada atau yang menetapkan besaran rasuah. Yang saya akan beri tekanan ialah A, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah atau Akta SPRM 2009. This is the main act to combat corruption in our country. Yeah. Sebab akta inilah akta yang paling kuat. In fact, some negara pun puji akta pencegahan rasuah Malaysia sebab akta ini dia memberi peruntukan banyak kuasa kepada SPRM. Ya. Tetapi akta saja dan SPRM saja seperti yang saya sebut tadi tak cukup kalau tanpa bersama dengan orang ramai. Ya. Akta is like a weapon. Kalau saya if I want to put it in the analogy, akta itu weapon to fight against corruption. SPRM ni ibarat pistol nak tembak orang yang buat rasuah. Ya, itu. Tapi pistol kalau tak ada peluru macam mana nak tembak? So peluru itulah orang ramai. Sebab orang ramai lah yang akan bagi evidence atau statement kepada SPRM. So bermakna tiga perkara ini. Kita ada akta yang baik, kita ada Suruhanjaya Mencegah Rasuah yang baik, dan kita ada rakyat, orang ramai yang sama-sama hendak memerangi rasuah. So dengan ada tiga elemen ini, maka insya-Allah saya percaya kita boleh mencegah rasuah dengan besar. Next. Ini biasa dengar kan? Masa saya sekolah rendah pun, we were taught by cikgu lah. Mungkin cikgu Yasin dulu dia tak sebut lah, tapi mungkin makan suap tu biasalah kan. Saya makan suap, duduk rusuk, duduk topi. Ini yang saya senarai sebagai contoh lah. Saya nak ambil contoh yang very interesting yang I read somewhere in an article written by an international writer pasal air supply di Uganda. Afrika, dulu saya tak berapa familiar dengan Afrika, tapi selepas saya melawan 5 negara Afrika dan saya faham artikel yang ditulis oleh this writer about istilah rasuah air supply di Uganda. So dalam artikel tu dia cerita macam ni. Dia kata ada satu minister, satu menteri di sebuah negara Afrika. So dia pergi melawat rakan dia di negara berkenaan, pergi rumah dia. So bila dia pergi rumah menteri itu, rakan dia kata, wow, dia kata, you got a very beautiful house, you got a big bungalow, you have all imported furniture in your house, you have a big compound. This is very interesting, dia kata. So dia kata kawan dia, come my friend. So dia pun open the window, ya, dia buka tingkap. Come my friend, look outside. So kawan dia pun datang dekat tingkap tu, dia pun tengok. What do you see? Yang kawan menteri kata, what do you see? Ini sama-sama menteri kan dia? Ibarat macam menteri kerja raya lah. Menteri kerja raya, melawat menteri kerja raya negara jiran Afrika. What do you see? Dia tengok. Yeah, I see some building uncompleted. That's all I see. Yeah, 20%. Dia kata 20%. Maknanya dia sapu lah 20% tu ya. Construction 20%. So kemudian on another occasion, so this friend lah, dia make a return visit. Dia lawat kawan dia dekat negara Afrika. Dia lawat. So dia nak return the hospitality, dia ajak kawan dia pergi rumah dia melawat. So kawan dia pun datang pergi tengok rumah dia. Wow, dia kata, your house is bigger than mine. You even got 2 wives. You even got this gold-plated staircase. How did you get that? So come my friend. Dia pun buka tingkap. Yeah. Come my friend. You look outside. What do you see? Kawan tengok. I see nothing. 100%.
Itulah yang supply, tak ada apa-apa. Okay, next. Now, dalam undang-undang kita ada 3 bentuk kesalahan rasuah. Okay, there are 3 basic forms of corrupt practices that becomes an offence under our law. Yang pertama, bribery. Bahasa Melayu dia terjemahkan rasuah saja, corruption, ya. Tapi kalau Barat dia divide into 2, bribery and corruption. Bribery is about giving and receiving, ya, of gratification. Kalau corruption di Barat about abuse of position, abuse of public office for private gain. Itu yang di Barat punya istilah, ya. So kita rasuah, terima rasuah, beri rasuah, salah guna kedudukan pun rasuah, ya. Itu terjemahan. So ada 3 bentuk kesalahan rasuah yang menjadi kesalahan dalam undang-undang negara. Pertama, bribery. So ada giver, ada receiver. And under our law, both giver and receiver commits the offence. Ini satu kita punya challenge untuk prove bribery cases. Why? Because both party conspire to commit the offence. Dua-dua bersumpahan. Jadi suka sama suka lah. Dia bribery ni act of apa orang kata, consensual act lah. Perbuatan yang suka sama suka. You dapat untung, penerima, I beri pun dapat untung. You get something in cash for instance, and I get what I want from you. Kelulusan ke, atau tak payah kesamaan ke, ya, itu bribery. This is the biggest challenge. Jadi normally both parties they won't report. Offence has been committed, but we cannot take action because it's not reported. Macam kes accident kat jalan raya lah. Kan kita biasa kadang-kadang terlanggar orang langgar kita, kan. So benda kata langgar sikit lah, tak apalah, I bayarlah 200, kita settle, tak payah report, kan. So dalam polis rekod tak ada accident, sebab both party setuju, tak payah settle situ. Itulah bribery cases yang sukar untuk kita buktikan, sebab both parties tak mau report, sebab dua-duanya untung, ya. Jadi sebab itulah yang kita nakkan orang ramai ni, kan, supaya you come forward and report. Saya akan jelas lebih lanjut lagi kemudian, ya. Yang kedua, mengemukakan tuntutan palsu. This is a very simple term. I try to avoid using legal words, because if you open the act, one sentence ada 10 baris. So by the end you complete reading the sentence, you forgot about the beginning part of the sentence, sebab berjela-jela, ya. And furthermore, that act is meant for lawyers and is meant for us to prove the case. So untuk tuan-tuan dan puan, saya simplify. Kesalahan rasuah yang kedua, fraudulent claim. In other words, ya, fraudulent claim, kemukakan tuntutan palsu. Ini banyak, both private and as well as government sector, ya. Projek siap 80%, tetapi dia submit claim 100% siap. That is false claim. Dalam invoice tulis 1000 unit dihantar, 1000 unit komputer contoh dihantar ke pejabat, tetapi yang hantar 200 short. That is false claim, ya. Overtime, dia kerja overtime sampai pukul 10, tapi dia claim sampai pukul 12 malam. That is false claim, ya. Banyak contoh-contoh. False claim ni memang become our act. Dia dianggap kesalahan rasuah. Kalau banyak negara barat,
dia letak kesalahan fraudulent claim ni under theft. Ya, macam dia curi harta kerajaan lah, atau harta syarikat. Ya. This law, jangan lupa ya, our act also applicable to private sector and also to individual. Ya, bukan hanya government sector. Alright, so that's why you need to know the form of corrupt practices that become an offence under our law. So okay, next. Ini biasa orang kata salah guna kuasa. Basically, salah guna kuasa ni ada dalam semua kesalahan rasuah. Bribery pun salah guna kuasa. Contohnya, a bank officer in charge of loan. He received bribery and subsequent to that, he approved the loan. Ya, kadang pada orang tak layak pun dia approve. So dia abuse his power. Ya. Dalam ini yang kesalahan, bentuk kesalahan rasuah yang ketiga ialah salah guna kedudukan. Misuse of public office for private gain is what it meant. And this particular section only refers to public official, or dalam bahasa undang-undang dia, an officer of a public body. Dia tahu undang-undang dia berpusing ya. Officer of a public body. Tadinya tak tahu public officer, kan senang. Ya, dia dua kata aja public officer. Ini officer of a public body. Panjang. So kalau public officer abuse his position, meaning he make a decision or taking any action in which his saudara, his relative, or his sekutu ni apa dia? Kroni lah, ya, has interest. Contoh banyak. Pegawai kerajaan bagi tender, bagi kontrak pada syarikat milik keluarga. Tak boleh. Ya. Itu biasa berlaku. Even as small as catering. Kita biasalah masyarakat Malaysia kan, kalau ada majlis mesti ada makan. Mesti punya. Kalau tak ada makan, become a big issue. Itu Malaysia. Tapi di barat, it's not an issue. Saya biasa hadir seminar, hadir kursus di UK, di US. Kalau minum pagi 10.30, dia ada break ya, 10.30 macam kita lah, 10.30 pagi atau petang pukul 4, 4.30 macam tu. Apa dia hidang? Biskut kering. Dia bagi cookies lah. Ya, kita bagi biskut kering je, cookies tu je, dengan TO, kopi O. Cuba kalau kita hidang kat sini, apalah organizer, ketekuk. Itu dia. Ini isu orang Malaysia. So, balik pada catering tadi, kalau kata biasakan kita tak CC, EO, arrange catering lah untuk jamuan kan. Kalau CC tadi, EO tadi atau pegawai tadi, dia ambil catering company, belong to his or her relative, then he or she has committed an offence for abusing his position for his own personal benefits. Itu kecil tu kita bagi. Tender lagi lah. Okay. Next. Nah, tadi pasal relatif atau saudara ya. Pegawai kerajaan, public officer tak boleh bagi tender kontrak kepada syarikat ahli keluarga. So, you assume anda, you are there. Katalah you are public officer ya, you are there. So, kalau isteri atau suami, syarikat isteri atau suami tak boleh bagi. So dalam gambar ini semua yang tak boleh bagi, yang dimasukkan saudara. Katalah kalau ada kawan, ada anak, ada adik-beradik, kerja dengan
public body. Some NGO are public body, ya. NGO yang mendapat geran kerajaan, you are public body. Macam pertubuhan sukan dapat geran kerajaan. That sukan pertubuhan itu NGO, public body ataupun koperasi. Koperasi juga dianggap public body. So dia punya jabatan kuasa dalam itu public officer. So undang-undang tadi yang saya tunjuk tadi itu applicable. Jadi kalau kata anda dalam pertubuhan katalah koperasi lah, kata koperasi Felda ke, koperasi Rizda ke, dan kalau anda nak bagi tender kontrak ke apa, syarikat suami isteri tak boleh, syarikat adik-beradik tak boleh, syarikat ipar-ipar tak boleh, syarikat mak, datuk, menantu, anak cucu pun tak boleh. That's how tight is our law. Tak boleh. Next. Sekutu. You punya associate. Kalau sekarang ni kan ada orang seperti dia gunakan nama orang lain, buka syarikat. Sebab dia tahu adik-beradik tak boleh, relatif tak boleh, dia buka syarikat, dia pasang kroni. Kadang atas nama driver lah, atas nama kawan lah. So, itu pun tak boleh. So ini sekutu atau associate yang defined by our law. Ya, penama atau orang pekerja orang mana kan, dia tak mau letak nama abang, nama ipar, nama sepupu, cousin pun tak boleh kan. Dia guna nama orang biasa gitu. Tapi kalau kita dapat buktikan, you can charge the person, ya. But of course it's quite difficult to prove. Sebab orang tak nak mengaku yang dia tu kawan ni. Dia tak nak mengaku. Bila dia tak mengaku, tak boleh buat apa lah. Okay, next. Jadi dalam Islam, bagi yang beragama Islam, dalam Islam pun satu perbuatan haram, terima atau beri rasuah. Next. Ini yang saya tunjukkan. Satu lagi, bukan hanya terima rasuah salah atau haram, beri rasuah salah atau haram, perantara, maknanya middleman. Ini yang banyak tak berlaku. Ya? Sebab itu kadang-kadang kita susah nak tangkap dia punya mastermind belakang tu. Dia guna orang tengah. Ya? So orang tengah pun salah. Okay, next. Okay, ini hukuman dia. Hukuman dia, kalau didapati bersalah, nilai hukuman atau denda 5 kali ganda. Maknanya kalau orang itu bersalah kerana terima RM5,000, 5 kali ganda, 5 kali 5, RM25,000, atau RM10,000, mana yang lebih tinggi. Jadi RM25,000 itu lebih tinggi, maka dia kena bayar RM25,000. Andai kata orang ini terima rasuah RM500, 5 kali ganda, 5 kali 5, 22,500, atau 10,000, mana yang lebih tinggi, maknanya dia kena denda RM10,000, ya, dan penjara. Ya. Okay, ada orang yang kena denda sampai juta sebab 5 kali ganda. Ya, kalau datuk-datuk tuan-tuan baca kat Sabah adalah hukuman itu disiarkan. Bukan itu saja. SPRM yang banyak negara puji, kita ada name and shame database. Name and shame database ni merupakan nama pesalah-pesalah rasuah. Jadi private sector, dia kalau nak rekrut pegawai, dia tengok stok orang ni bekas pesalah rasuah, so dia tak ada dah nak rekrut. Ya, itu. Sebab banyak negara dia kata dia tak bagi buat. Malaysia buat. Dia pesalah rasuah, nama disiarkan dalam portal SPRM yang kita panggil name and shame database, dan gambar itu remain in that database for 3 years. Lepas tu kita keluarkan. Ya. Next. Now, macam mana rasuah boleh berlaku? Nak klik gelombang kan? Nak
you need to create a wave. So you need to know what environment that is conducive for corruption to occur. Saya rujuk pada satu kriminologis namanya Dr. Donald Kreze. Dia yang ada model ni, fraud triangle, yang also we can apply to corruption triangle. Dia kata ada 3 environment, ada 3 elemen yang menyebabkan rasuah berlaku. Pertama, kerana ada opportunity, peluang. Ada peluang, banyak peluang. Projek pembangunan banyak, ada peluang. Even buat khusus pun ada peluang. Speaking of opportunity, ada peluang. Sama ada nak buat tak buat tu lain cerita lah, but there is opportunity. Macam buat overtime, saya sebut tadi, overtime, false overtime claim. Bila dia dapat overtime, peluang itu untuk dia tambah masa. Kan dia overtime 4 jam, tapi dia ada peluang untuk tambah sampai 6 jam, 8 jam. So at the end of the day, dia dapat extra money, extra claim. Peluang tu ada. Tapi banyak peluang biasanya dalam projek-projek pembangunan dan juga dalam procurement. Dalam syarikat swasta, dalam government sector, procurement yang paling banyak peluang. Kalau di kerajaan, another area yang banyak peluang rasuah ialah enforcement. Itu banyak peluang. Okey, yang kedua, keadaan yang kedua ialah kerana ada motif atau tekanan, pressure. Ada orang kan banyak hutang. Yelah, sini mungkin banyak private sector lah. In government sector, government, saya pun I work in the government. Jadi saya tahu. Kami ni, nak cerita masuk kerja je dan hutang. Sebab kaki kita ada hutang. Bila rasa-rasa lega sikit, penit, beli rumah pula, hutang juga. Kami kerajaan tak ada mampu. Macam syarikat swasta, kalau bonus 4-5 bulan, one shot cash you can pay to buy a car. But not like an officer kan. Kita tetap bonus pun sahur je kan. But we are doing our job. Itu yang seronok kerja kat government. Kalau kerja dekat mencegah rasuah lagi bagus. So orang hutang-hutang ni, tapi dalam kerajaan kita ada rules. We have a regulation whereby how much hutang you want to commit, tetapi the government has to make sure that your take home pay is 60% of your salary. Kalau kurang pada 60% tak boleh. Tapi ada juga kutu kutu ni isam Malay punya bahasa lah kan. Kata kutu ni selalu orang yang suka langgar undang-undang. Jadi ada dia punya take home pay 10%, 20%. Macam mana nak survive? Hutang lebih banyak. So that's why dia resort to some corrupt practices. Dia buat false claim lah. Ada berlaku yang officer dia buat claim yang dia buat false claim yang agak regular tiap-tiap bulan. Contohnya dia akan make sure, dia akan cari jalan, dia akan create opportunity untuk dia claim katalah RM500 tiap-tiap bulan, dia buat 5 ke 600. Sebab apa nak bayar hutang? Itu yang kita nak kena kontrol. So masalah keuangan, hutang berat dan lavish lifestyle. Ada juga orang ini lavish lifestyle ni bukan hanya in the government, but also in the private sector. Dia nak hidup style. Kalau pakaian pun yang branded, especially the young generation now. Saya tak boleh cerita orang lain, anak buah saya pun macam tu. Saya tak pernah dengar masa saya, that was about 10 years ago lah. Anak buah saya masa tu dia form 3. Masa tu I work in Penang, in the state.
dia datang ke Penang itu budak-budak kan, mesti nak beli buah tangan. Kalau dia berjalan saya buah tangan. So the best buah tangan for a boy is t-shirt je lah kan. Itu je mampu saya beli. Nak beli mahal-mahal tak mampu lah. Jadi t-shirt. So saya kata okay, saya bagi dia, okay, t-shirt apa? T-shirt apa kau nak? Dia nak Quicksilver. Tak pernah dengar. Saya kata sebab saya t-shirt tu lah yang kerajaan bagi tu. Kalau main sukan dapat t-shirt sukan, itu je t-shirt saya ada. So you talk about Quicksilver, saya tak tahu. Quicksilver. So I was crying. Quicksilver dari mana-mana datang, tak pernah dengar tak? Ada. So dia kata boleh bawa saya lah. Jalan-jalan jumpa Quicksilver. Okey lah, tak apalah, Quicksilver kan. Dia tu lah tusuk Quicksilver. Saya tengok lekeh, tak apalah, murah kot dalam budak RM1 dia lah beli. Tengok RM60. RM60 dia kata t-shirt. Mak Ngah tak pernah beli t-shirt RM60 tau. Mak Ngah beli paling tinggi RM12 je. Cop-cop pun tak ada. Ya, Lapis Lazuli tu saya takut tu. Tapi saya peringatkan anak buah saya yang sekarang ni they are going into the bekerja, market force. Dia nak pergi kerja. So saya remind them. I told them, pilih. Kalau you nak kerja banyak kebajikan pada rakyat, maknanya kan you kerja lebih nak menolong kepada rakyat, welcome, join the government. But if you go for money, you nak gaji lebih, don't ever go and join the government. Go to private or you work dalam bisnes, you sendiri buat bisnes. So saya tengok 2 orang anak buah saya buat bisnes, dan I know lah dia nak lebih. Kan? Tak apa, bukan salah. Dia sendiri berusaha. Ya, kerja sampai malam, pukul 10 malam, 12 malam baru balik. I'm happy dia tak work with the government. Sebab orang macam ni taste tinggi kan. Jangan work with the government. Tak cukup duit kalau work with the government. Kita banyak lebih tolong orang. Memang we work for the people. Itu tujuan government besar. We are working for the people. Ketiga ialah rationalization. Rationalization ni dia akan rationalize. Ini tak apa kot dan sebagainya. Nanti saya tunjuk. Okay, next slide. Dia melibatkan mindset dia. Minda rasuah, mindset. Dia rasional. Ramai yang buat rasuah tapi tak kena tangkap. So mengapa tak saya juga buat? Dia punya mindset tu. Ya? Orang tidak berani report sebab saya yang ada kuasa. Ini orang yang akan test ni. Kan? Nobody is going to report against me, man. Kan? So kalau dia report, nanti aku transfer dia ke kan? Satu lagi yang paling bahaya ni dia. Yang selalu dalam siasatan SPRM, dia akan bagi alasan ni. Bukan saya minta. Last kali. Bukan saya minta, dia nak bagi. There is no excuse. Corruption is corruption. Ya? Kelas. Ada pada orang lain, saya tak tahulah, saya tak bergaul banyak sangat pada masyarakat lain. Dia berkata apa? Ini sedekah. Sedekah. Saya kata cuba buka Quran. Sedekah tu untuk siapa? Kalau pegawai kerajaan layak tak dalam Quran tu ada tak tulis pegawai kerajaan layak terima sedekah? Kalau tak ada, tak payah bagi. Pegawai kerajaan ada gaji. Dia tak payah bagi. Tuan-tuan semua kalau kata kena saman, bayarlah saman. Saya sendiri bayar saman. Ya? Itu dia minta bahaya dia. Sebab dia punya mindset dah macam tu. Oh, ini angpau. It's okay to receive angpau during Chinese New Year. Okay. Tapi kalau angpau itu, you gaji 2,000, angpau harga 5,000. Right? Is that okay? Yeah? Okay. Next. Okay. Next. Just to create your awareness. Yeah? Supaya you nak create gelombang untuk mencegah rasuah. Semua negara suffer from corrupt practices. Ya, ini anggaran World Bank yang bagi. World Bank kata kerugian rasuah 10 bilion. Sebab apa? Corrupt money in all the countries are transferred into another country. Kalau orang suka, dia hantar dekat Swiss Bank.
Recently, Australia dengan Switzerland has signed a pact to protect bank secrecy. Tengok tu, Bank of Switzerland, dia tak nak lagi practice openness in their bank policy. Sebab itu semua korang money disimpan dekat Swiss Bank. Ini sedih kalau saya baca Australia and Switzerland, dia sign a pact lah tu. Kalau itu kali akan tahu kata money laundering. Money laundering tu, duit rasuah tu bukan hanya duit rasuah, drug juga sama lah drugs atau organized crime. Duit yang diperoleh daripada rasuah diperolehi daripada organized crime, macam merompak ke, mencuri ke, duit diperoleh daripada jual dadah kan. Jadi dia launder, dia pergi beli saham, dia pergi beli satu syarikat, atau dibeli ladang. Jadi hasil ladang kelapa sawit, hasil saham, hasil perniagaan, nampak macam bersih lah. Inilah hasil ladang. Orang tak kata kotor, orang tak kata illegal, tapi puncanya ialah from corrupt practices which is illegal. So that's why we have an act which is called Anti-Money and Terrorist Financing Act. So saya fikir pasal teroris lah, fikir pasal anti-money laundering. Maknanya orang launder money, seolah money tu betul, baik, bersih. Walhal puncanya daripada corruption. So banyak negara suffer. So 10 billion a year. So kita tengok what 1 billion can do. Next. Kalau di Malaysia dengan 1 billion, kita boleh buat ni. Next, klik lagi. This is what 1 billion can do to our country. Berapa banyak sekolah boleh buat, jambatan, taska, rumah kos rendah, baru 1 billion. Kalau 10 billion, contohnya lah, see? Teruknya rasuah itu, Okay, next. This is kajian yang dibuat oleh Transparency International, World Bank and World Economic Forum. Dia kata rasuah menyebabkan kenaikan harga barang. Corruption cost an extra extra cost lah Corruption create extra cost in doing business between 10 to 20%. Saya ada satu contoh yang cukup baik. Dalam satu kes rasuah indikator dah lama, tapi nak menunjukkan memang peningkatan harga barang. Dalam kes ini, lama kes tu pengarah Jabatan Bomba dulu tahun awal 90-an, tak silap saya. Pengarah Jabatan Bomba Pulau Pinang. Dia beli, kan bomba kan dia ada macam oksigen tank kan? Oksigen tank. Dia beli 2 silinder tu, silinder oksigen tu daripada syarikat milik adik ipar dia. Dia salah. Kita charge dia di mahkamah, convicted, dan dia dihukum. So this silinder ni dia beli dengan syarikat kepunyaan adik dia dengan harga 2,400 satu silinder. 2 silinder jadi RM4,800. Kami cek barang yang sama dengan syarikat lain. Rupanya dengan syarikat lain harganya RM1,800 sahaja. Jadi kalau 2 silinder jadinya RM3,600 kan? So berapa banyak tambahan? Itu satu. Yang kedua, bila you have to pay corrupt money to the business people, it is your overhead cost, kan? Harga modal, extra money. Nak dapat lesen berniaga ke, nak cepatkan proses buat hotel ke, so it is an extra money. Jadi the businessman
yang kena bayar tambah ni as corrupt payment. So macam mana dia nak recover? Dia naikkan harga barang. Satu. Or dia akan supply substandard goods. So murah sikit. Nak cover balik cost tadi. Yeah. How damage this corruption is. Okay. Now next. Ini satu lagi. Kita tak mau berlaku. Ahli politik. Dia rasa contohnya lah, ni contoh je ya, hypothetical example. Dia nampak bidang pertanian ini boleh banyak, dia boleh siphon duit. So keputusan untuk pelaburan, buat banyak-banyak pelaburan dekat pertanian. Sebab di situ dia boleh siphon duit. Dia boleh conduit melalui aktiviti pertanian. Jadi mungkin sektor pelajaran dikurangkan. Sebab sektor pelajaran mungkin tak ada peluang dia nak siphon duit. Ataupun sektor kesihatan tak ada siphon. Sebagai contoh. Ya, itu. Dia tak nak. Yes. Keputusan dasar tu distorted by corruption. Okay, next. Yang ni dari kajian ya, by this professor. Rata-rata tuan-tuan tahulah the Corruption Perception Index yang dibuat oleh Transparency International. So dalam Corruption Perception Index dia ada macam skor 1 to 10. 1 ialah 0 lah, 0 to 10. Okey, 0 kalau negara itu dia tak ada 0 lah, negara paling rendah pun 1. Kalau negara itu dia punya skor 1, bermakna dia amat teruk rasuah. The level of corruption is very high. If the country score 1, 2 dan 3, 4. Kalau country score 9, 10, 8, 9, 10, tu maknanya dia paling rendah rasuah. Jadi skor tu kalau dia kata 1 full point increase in the corruption level. Bermakna kalau kata kalau kata Malaysia lah contohnya Malaysia. Kalau Malaysia pada tahun lepas dia punya skor 5, tahun ini dia jatuh kepada 4. Maknanya bila skor jatuh, but corruption level increase. Jadi a reduction of 60% in the effort time. See how teruk it is. Yeah. Okay, next. Contoh kalau tuan-tuan ada baca kan, satu pasar raya, big shopping complex di Korea lama dulu runtuh kerana rasuah, because dia gunakan substandard goods. The contractor as well as the engineer of that shopping complex were charged in court and were convicted for corrupt practices. Yeah. Pembelian kelengkapan kenderaan yang efektif gagal berfungsi. This is another alarming area. Kalau kena rasuah, pembelian barang ketenteraan yang tak boleh diguna ke, yang substandard good. So at the end kita jugalah yang merana ya. Orang kata corruption has no victim, but actually the victims are all of us here. Kita menjadi victim of corrupt practices committed by other people. Itu yang bahaya sangat. Okay, next. Okay, next saya nak perkenalkan sikitlah tempat saya bekerja and relevant kepada semua NGO. Sebab kalau nak bersama SPM, nak bersama Cik Mina, kena kenal lah siapa Cik Mina. Jadi saya nak memperkenalkan Cik Mina. Memerangkan soal peranan SPM ya. Okay, next. Now, we are not like before. Dulu kita nama Badan Pencegah Rasuah, kemudian tukar kepada National Bureau of Investigation, and then when Tun Mahathir jadi PM in 1980, 81 ke 80 kan. So dia kata if you want to be effective in preventing corruption, you must focus in what you are doing. Jadi tukar baliklah nama kepada Badan Pencegah Rasuah. And then Badan Pencegah Rasuah since
seriously since 83 until 2008 orang persoalkan Badan Pencegahan Rasuah tidak terus tidak independen. So kita review balik our law and the aspiration itulah to meet the aspiration of the people kan. Orang nakkan an anti-corruption agency to be transparent and independent. So the government review the law and subsequently luluskan satu akta yang dipanggil Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Now, dalam akta ini we incorporated the elements of transparency and accountability. Alright. So that's why the government set up a check and balance mechanism dan untuk oversee the running or the operation of SPRM. Bagaimana ketulusan dan independence ini diterjemahkan, ditranslate dengan wujud 5 badan khas. Dulu tak ada. So all these 5 special bodies will oversee the running of SPRM, and they serve as check and balance system. Pertama yang paling tinggi ialah di peringkat parlimen, jawatan kuasa khas mengenai rasuah. Jawatan kuasa khas mengenai rasuah ini dianggotai oleh semua parti, DN, PKR, DAP, PAS. Dan SPRM kena submit annual report kepada jawatan kuasa ini. So they will scrutinize our report. They will question kalau dia orang tak puas hati. So report SPRM pula dibentang dalam parlimen, which never we did before. Yang kedua, Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah. Lembaga ini sebulan sekali sitting, buat mesyuarat, dan kami akan report apa yang kami buat. Kalau dia tak setuju, dia akan advise properly. Kalau dia setuju, apa improvement boleh kita buat. Lembaga ini akan nasihat. So we are accountable to them. Yang ketiga, jawatan kuasa aduan. Jawatan kuasa aduan ini pun orang luar, semua orang luar. Lembaga tadi dianggotai oleh profesional daripada private sector, bekas pegawai kerajaan, daripada NGO, bar council, accountant, daripada Malaysian Malaysian Tan Sri Mughal Najimuddin, Malaysian Corporate Governance Institute. So all the professional dalam lembaga masyarakat, dan diketuai oleh Puan Sri Zaitun, bekas CJ, Chief Justice, Chief Solicitor General. Jawatan kuasa aduan ini diketuai oleh bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Aminah. Dianggotai oleh the private sector people, the professional, termasuk peguam. Tujuannya ialah untuk monitor, menerima aduan dan monitor reports on wrongdoings by SPRM officers. Dulu orang komplain kalau orang rasuah BPR dulu, BPR tangkap. Kalau orang BPR buat rasuah, siapa pula yang nak tangkap, yang nak siasat? Ataupun orang BPR melanggar disiplin, siapa yang nak siasat? So now that's why to address that issue, jawatan kuasa aduan ditubuhkan. Dan they are all outsiders, jadi orang boleh report
mengenai wrongdoings by SPRM officer, dan mereka akan pastikan the report will be investigated dan action taken against the officer. Ya, itu dia. So, dia transparent in that case. Yang bawah ini, yang atas diwujudkan mengikut section undang-undang. Saya terlupa di sini. Sini section 15 Jawatan Persatuan. Ya. Yang bawah ini diwujudkan secara pentadbiran. Panel perundingan dan penyesuaian serta panel penilaian operasi. Dalam aktiviti SPRM kita ada dua wing. Satu wing enforcement, satu wing prevention. So, enforcement, panel penilaian operasi. Prevention, panel perundingan dan penyesuaian. So, mereka juga duduk bersolat tiap-tiap bulan, dan mereka akan go through our strategies, our program untuk memastikan our strategies and program itu betul. Ya. Penjalan panel operasi ini siasatan. Kalau aduan rasuah diterima oleh SPRM, kalau kami tidak siasat, panel ini akan question why. Ya. Kalau kes itu tidak dibawa ke mahkamah, they will also ask SPRM why. Kalau dia tak puas hati dengan our investigation, dia kata re-investigate, kena buat re-investigation. Yeah. So these are people yang kita answerable. Yeah. Jadi maknanya in this aspect we are very very transparent. Yeah. Sebab these people are all professional. Kalau panel pencegahan kita deal with campaign. Kita ada Datuk Johan Jaafar, pengurusi media prima as our chairman situ. Yeah. Kita ada chief editor from Star. Kita ada orang agama, kita ada profesor, Chinese professor yang terlibat dalam NGO pertumbuhan Cina. So macam-macam kita ada. Okay, next. Ini strategi pencegahan. Basically, our strategies are the same like any other anti-corruption entities of the world. Basically also, these are the strategies to fight against corruption. Yeah? Pertama, enforcement. Penguatkuasaan, enforcement. Kita detect corruption offences. Kita investigate. Dan kita charge. Itu enforcement. Kemudian, yang kedua, our strategy is on public education. So this is involving mendidik orang ramai supaya menentang rasuah. This yang kita nak NGO lakukan. Yeah, together with us. Kita fight against common enemy, which is corruption. Yeah, jangan yang sedihnya ada orang yang hentam SPRM. Yeah. Maksud saya tu dia hentam tu bukan nak, dia tidak membantu. Ibarat macam katalah rumah terbakar. Ya, I like to use analogy. Rumah terbakar. Jika ada rumah terbakar, kena panggil bomba. Alright? Untuk padamkan api. Tetapi ada orang yang bukan dia nak tolong padamkan api. Dia pergi terbalikkan kereta bomba. Ibaratnya lah analogi. Jadi macam mana bomba nak padam api? So sepatutnya orang berkenaan bersama bomba sama-sama padam api. Jadi begitulah juga SPRM. Kan? Walaupun nak hentam SPRM, why not bersama SPRM kita fight our common enemy. Yeah? Okay. So this is part of our campaign dalam mendidik masyarakat, public education. And the third strategy is prevention. Dalam konteks ini, we will train organisation, either public or private or even NGO, yeah? How to detect corruption loopholes in the system, and subsequently we provide free advice now. Bukan bayar, free advice. How to plug in the corruption loopholes in the system. Sebab kita punya objektif ialah to reduce corrupt opportunities in the system. Sebab kelemahan sistem menyebabkan rasuah berlaku. Yeah, alright. Next. Now I
pergi kepada NGO, kita tengok the global picture first. The global picture. Sebab usaha NGO untuk mencegah rasuah atau menentang rasuah bukan hanya dalam Malaysia. International NGO pun banyak ada ya. Dalam dunia ini ada satu international instrument to fight corruption. Nama instrumen itu ialah United Nations Convention Against Corruption, UNCAC. It is an international instrument to fight against corruption. So Malaysia being one of the UN country, we have signed this convention in 2004 and ratified in 2008. What does it mean? It means that we have to comply with all the provision stipulated under UNCAC. And this year, it happened that this year, the United Nations Assessment Group will come to Malaysia and make a country assessment on Malaysia's initiative to implement United Nations Convention Against Corruption. Now, ada satu chapter dalam convention ini, which is article 13, participation of society. This is where peranan NGO, individuals or groups. Next. Saya petik sikit dalam artikel 13 pasal peranan individu dan NGO. Peranan dia apa? To promote the active participation of individuals or groups outside the public sector. Maknanya bukan hanya public sector, seperti yang disebut tadi. Bukan hanya SPRM yang perlu cegah rasuah. Individual or groups, maknanya orang lain luar daripada sektor awam, such as civil society, non-governmental organisation, in the fight against corruption and to raise, itu peranan dia, to raise public awareness regarding the existence, causes and gravity of the threat posed by corruption. Okay, next. Orang selalu ada persepsi, negative perception. Dia kata NGO ni menyusahkan. Itu negative perception of orang terhadap ni. Sebab apa? Dia kata NGO ni asyik tuding jari, tunjuk awak salah, ini salah, itu salah, semua salah. So orang ada, maksud orang ada negative perception. But to us, kita gunakan NGO sebagai satu platform untuk kita disseminate information on anti-corruption to the general public. Ini peranan positif NGO. You are the watchdog to the government as well as the private sector. Tengok, kalau tak betul, nasihat ke? Kalau tak betul, whistleblow ke? Itu active participation. Sebab mana-mana jabatan kerajaan tak cukup untuk monitor at all time, at all level of the society. Tak dapat monitor. Macam SPRM, kami ada lebih kurang pegawai SPRM saja lebih kurang dalam 2,000, campur admin staff dalam 4,000 lebih sikit. Dengan 2,000 pegawai SPRM yang diberi kuasa untuk menyiasat ni, tak mampu kami nak jaga 28 juta rakyat Malaysia. Tak mampu kita nak jaga berapa juta kilometer luasnya Malaysia 24 jam setiap hari. Tak mampu. Sebab itu kita kena gunakan third party, iaitu NGO as watchdog. Biasa dengar kan, orang ramai menjadi mata dan telinga kerajaan. This is where your role. You assist us. Kalau tak betul, whistleblow. We promote whistleblowing among NGO. Jadi penasihat.
Sebab itu sekarang ni banyak government agency rope in NGOs in the decision making process. Okay? Macam sekarang ni, last year, pernah dengar banyak super, dan bagi saya lah, NGO ada tempat untuk kita nak mengadu pun. Kat tempat lain tak boleh. Kalau dekat politik lagi tak boleh. So NGO ni lah yang kalau kita nak minta tolong, dia ikhlas daripada hati ni. Dan kepada pihak Kerangkraf yang telah menjadi sahabat tulen kita, pejuang tulen bagi saya, pejuang tulen untuk merangus. Kerana dalam negara ini banyak pejuang. Ke SPRM diam-diam bagi maklumat. Yang kurang tulen tu dia datang jumpa media, dah habis satu kampung semua tahu, baru dia datang ke SPRM. Dan itu pening kepada kita. Tajuk seminar ini cukup tepat sekali, iaitu rasuah dan maruah. Bagi saya dia cukup paling tepat kerana baru-baru ini saya pergi ke Tanzania. Tanzania ni dia mendapat kemerdekaan pada tahun 1961. Ghana dapat kemerdekaan pada tahun yang sama dengan kita. Saya sampai waktu malam, nak sampai ke hotelnya 4 star. Dalam perjalanan saya tak nampak satu lampu jalan pun. Di kiri kanan saya tengok ada rumah yang pakai pelita. Dan apabila saya sampai di kampung, di bandar, bukan kampung, di bandar yang ketiga terbesar di Tanzania. Airportnya lebih besar airport Alostar, airport sana. Kawasan yang pembangunannya lebih, saya bangun ni baru ayah saya pergi ke Manjung, Seri Manjung. Saya rasa Seri Manjung lagi baik daripada orang. Alhamdulillah. Kerana tuan-tuan, rasuah di negara-negara Afrika amat membimbangkan. Itu sebabnya sahabat saya yang berada bersama konferen dengan saya, dia kata Malaysia, dia dah pernah datang ke Malaysia. Dia kata dia harap kalau dia dapat, dia mati, dia hidup di Malaysia. Kerana dia bandingkan Malaysia dengan Tanzania cukup jauh. Cukup jauh. Di Tanzania nak cari masyarakat yang mewah cukup susah. Dia angkat troli yang jual buah tu lagi masih dengan kayu macam zaman cowboy dulu lagi. Itulah dikatakan bahawa negaranya kaya dengan diamond dan emas. Negaranya kaya dengan diamond dan emas. Ini dia masih cakap tentang maruah. Tuan-tuan dan puan sekalian, ada masa satu konferen orang bercerita tentang 2 orang menteri di Tanzania, di Afrika. Satu menteri ini dia datang, dia bawa jalan. Saya nak cakap sikit, so relax sikit. Menteri ini dia bawa, dan lepas ada konferen tu dia bawa pergi rumah dia. Bila dia bawa ke rumah dia, dia kata, dia tunjuk rumah dia hijau, lepas tu rumah dia besar. Menteri lagi satu dia kata, you ni anak orang kaya ke? Dia cakap Afrikan, dia tak cakap Melayu. Saya dah saya tak. You kahwin dengan orang kaya ke? Saya tak kahwin dengan orang kaya. You pernah kena loteri ke? Dah. Lepas tu macam mana rumah you besar tu? Dia tengok nampak kat dam tu. Nampak? 20%. Terima kasih. 20%? 20%? Wow. Saya memang bodoh. Lepas tu 3 tahun lepas tu, sahabat yang datang jadi pelawat tu panggil orang yang mempunyai rumah besar. Dia pun bawa pelawat rumah dia juga. Dia pergi tengok rumah yang baru ni lebih besar daripada rumah yang lama. Lagi besar. Dia pun tanya soalan yang sama. Dia kata, you ni mak bapak you ni orang kaya kan? Dah.
isteri you orang kaya ke? Dah. You pernah kenal dia? Dah. Habis macam mana? Dia tengok kata, oh cantiknya hijau 100%. Di Afrika pernah ada satu kes 22 km jalan dibuat, pembayaran dibuat, jalannya tak ada. Tidak seperti di negara kita. Alhamdulillah. Itu sebab kita cakap tentang marwah, rasuah membawa kepada isu marwah dalam negara. Gus Dur semasa mula-mula dia mendapat kuasa, dia kata bagaimana untuk kita meningkatkan marwah rakyat Indonesia ini dengan menghapuskan rasuah. Bagaimana di negara-negara lain? Jadi pembantu dia kata, Pak, kita buat perbandingan di semua negara, Pak. Di Singapura bagaimana? Singapura semuanya on top of the counter, semuanya atas meja, Pak. Baguslah, dia kata. Di Malaysia atas pun ada, bawah pun ada. Di Filipina macam mana? Di Filipina semua bawah, Pak. Kalau gitu di Indonesia macam mana? Di Malaysia kantor-kantornya nggak ada lagi. Sebenarnya apabila kita nak memahami rasuah, isu rasuah ini berdekatan dengan isu diri kita sendiri. Isu yang paling penting ialah sejauh mana kita mempunyai kekuatan mental, kekuatan spiritual yang tinggi. Tuan-tuan, marwah ni kadang-kadang ada nilai ni, tuan-tuan. Nilai marwah kadang-kadang kalau rasuah itu boleh dibeli, kita boleh letakkan marwah dan nilai dalam marwah. Kalau seorang itu dibayar RM400, mungkin dia akan tolak. Tidak mau. Tapi bagaimana RM40? Tak mau. Ini itu dia kurang sikit idaran. Kalau RM400, betul ke ni? No. Dia kata no, tetapi terima kasih no. Kalau marwah boleh diberikan. Kerana kalau tidak ada kekuatan dalaman, seperti sahabat saya pernah ceritakan, dia kata isu marwah ni bergantung pada satu cerita. Orang tu cerita dia ni seorang doktor. Satu orang datang ke rumah dia ke klinik dia. Dia kata dia sakit. Dia kata dia sentuh kat sini sakit, sentuh kat dada sakit, sentuh kat lutut sakit. Dia kata tolonglah ubatkan saya. Doktor ni tak pernah tengok penyakit macam ni dalam seluruh kerjayanya. Dia kata mari kita scan. Dia scan satu badan, tak ada nampak kesakitan yang ada. Dia kata macam mana, tengok sikit. Dia kata saya sentuh kat sini sakit, saya sentuh kat sini sakit, saya sentuh kat sini sakit. Jadi kemudian tengok jari. Tengok kat jari yang ada bisul. Kalau kat jari ada bisul, sentuh kat mana pun dia sakit. Begitulah manusia yang tidak ada marwah. Kalau jiwanya sudah rosak, menjadi tukang kebun, dia jual baja. Kalau menjadi pemberita, dia jual berita. Kalau jadi NGO, dia curi duit persatuan. Kalau jadi pemimpin, habis harta kerajaan di sana. Kerana yang rosaknya jiwa. Yang rosaknya ialah integriti. Kerana integriti orang yang tak ada marwah adalah orang yang boleh merosakkan semua orang. Akhir sekali, ingin saya untuk membawa tuan-tuan kepada satu peristiwa yang boleh benar-benar membawa erti maksud rasuah dan marwah ini. Saya semasa muda, cerita lebih kurang dalam 30 tahun yang lepas, 25 tahun yang lepas, bukan 10, 25 tahun yang lepas, saya diminta masa tu diarahkan pegawai kita kena disuruh buat tangkapan. Saya pun diarahkan menangkap satu orang yang selepas ambil duit rasuah.
Tak banyak, lebih kurang dalam 5,000 je. Tapi 25 tahun 25 tahun dulu seorang pegawai kasta, dia ambil duit rasuah, saya diarahkan untuk menangkapnya. Dia pegang saja, dia masukkan dalam duit rasuah, saya pun pergi tangkap dia. Cik ditangkap kerana ambil rasuah. Dia punya jawapan pertama itu memerajat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus dia pegang saya, dia minta ampun kat saya. Saya menjawab kepada dia, cik, jangan minta ampun kat saya, minta ampun kat Tuhan, kerana saya hanya menjalankan tugas. Peristiwa mengenai marwah ini apabila saya bawa sampai ke pejabat dan saya dikendaki untuk membawa dia di rumahnya untuk mengambil beberapa barang penhidupan dan barang-barang yang berkaitan dengan perbuatan rasuah tersebut. Tuan-tuan, semasa nak sampai di rumahnya, rumah quarters, apabila dalam perjalanan untuk sampai ke rumahnya, terdapat seorang anak kecil datang melihat ayahnya baru balik jam 11 pagi. Anak kecil ini dari perjauh telah tersenyum melihat ayahnya pulang awal. Di dalam hati kecil anak ini, kepulangan ayah itu besar maknanya. Tetapi di dalam hati seorang ayah ini, melihat anak kecil ini, terguris hatinya. Tak tahu bagaimana nak terangkan kepada anak kecil ini yang dia telah ditangkap. Saya membawa beliau masuk ke dalam rumah. Dalam perjalanan di dalam rumah, dia minta tolong kepada saya. Cik, tolonglah jangan bagi tahu kepada isteri saya. Saya akan bagi ambil apa saja barang yang cik nak. Saya pun agak heran, tetapi apabila masuk di dalam rumahnya, benar apa keraguan yang sebenarnya itu, isterinya baru saja melahirkan anak yang masih lagi merah, masih lagi dalam tangkap. Saya membawa dia masuk ke dalam rumahnya. Di dalam bilik satu lagi terpampang gambar kedua ibu bapanya. Pada masa itulah dia menzahirkan kekesalannya. Saya telah membuat satu perkara yang cukup besar, menderhaka kepada masa. Kerana saya ingat semasa saya masuk kerja, mak dan bapa saya kata jangan sekali-sekali kita mengambil harta yang haram. Jangan sekali-kali kita makan harta yang haram. Bukan bangsa kita, bukan agama kita, bukan asal usul kita memakan harta yang haram. Perkara ini jelas dari segi marwah. Kerana apabila berlaku perbicaraan yang menangis, yang terguris, orang yang berada di belakang, bukan sahaja orang yang berada dalam kandang orang salah, tetapi yang terseksa sebenarnya adalah orang yang berada di persekitaran. Anak yang kecil ini mungkin diejek oleh kawan-kawannya bapa rasuah. Anak yang kecil ini apabila waktu bang semasa hari raya, takbir semasa hari raya, meminta ayahnya untuk berada bersama mereka. Sentuhan seorang ayah ini lebih penting daripada harta yang dilampau. Yang terseksa ayahnya yang kerap pergi ke masjid, bersembahyang berjemaah bersama-sama orang-orang sekampung. Bagaimanakah ayah ini yang dahulunya berbangga dengan anaknya bekerja sebagai seorang pegawai awam, pada hari itu anaknya ditangkap kerana rasuah? Bagaimanakah ibunya yang melihat anaknya berada di dalam kandang orang salah, dibicarakan dan dimasukkan beritanya di dalam surat kabar? Yang terseksa ialah persekitarannya, yang terseksa ayahnya, yang terseksa anaknya, yang tercemar bangsa, yang tercemar agamanya, yang tercemar. Itu sebabnya seorang profesor menyatakan bahawa seorang yang perasuah itu adalah lebih buruk daripada seorang pelacur. Kerana seorang perasuah bukan saja melacurkan dirinya, tetapi menjual marwah
bangsa mereka, agama mereka, perkhidmatan awam mereka dan negara mereka. Dengan itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini hari yang paling penting untuk kita bersama-sama memahami bahawa isu yang dibincangkan hari ini adalah cukup penting dan dekat dengan kita. Ianya adalah merupakan satu perjuangan. Perjuangan yang bukan saja untuk SPRM, tetapi perjuangan untuk semua termasuk pada tuan-tuan, iaitu membina maruah bangsa. Kerana rasuah boleh membina dan menghancurkan bangsa. Semua bangsa-bangsa dalam sejarah ini kalau kita lihat, ketemadunan manusia hancur kerana rasuah. Negara ini ketemadunan sejarah Melaka hancur kerana rasuah. Dan peperangan di Vietnam salah satu puncanya adalah kekalahan Amerika kerana rasuah. Dengan itu sudah tidak boleh kita nak menafikan tentang ianya benar-benar berkaitan dengan maruah dan rasuah adalah satu hubungan yang cukup dekat. Akhirnya saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada kumpulan media Karang-Karang Berhad yang memudahkan dan melancarkan penganjuran program ini dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan. Saya berharap seminar ini dapat menjanjikan sesuatu yang positif untuk negara dan dalam usaha-usaha memerangi rasuah. Jutaan terima kasih juga kepada Majlis Gabungan Pertubuhan Sukarela Selangor yang membantu dan memudahkan penganjuran. Dan begitu juga kepada pegawai-pegawai SPRM Selangor yang berjaya membawa sahabat-sahabat kita, pejuang-pejuang kita yang saya berharap, yang saya menyeru bersama-sama kita untuk membina negara ini menjadi negara yang lebih maju dan berdaya tahan. Dengan itu, dengan akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan penutupan seminar rasuah dan maruah sebagai negara rasuah besar.